请大家翻开诗篇第23篇，我们要一起来诵读这一段经文，作为今天正道的根基。 Jadi ayat dasar firman Tuhan kita dari Mazmur 23. 那诗篇23篇1到6节，1到3节我用中文来诵读，4到6节等一下把阿面用印尼文诵读。 Jadi 1 sampai 3 dalam bahasa Mandarin, 4 sampai 6 dalam bahasa Indonesia. 诗篇23篇，耶和华是我的牧者，大卫的诗。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。 Ya, yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 弟兄姊妹们，我们今天要一起来思想一个题目：我信靠他。 Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu kita mengandalkan Dia atau kita percaya Dia. 我在马郎上学的时候，有一次患了登革热。 Jadi suatu saat saya pada waktu kuliah di seminari saya mengalami sakit malaria. demam berdarah. 我患的这个登革热的话，它是浑身上下连手指都疼。 Jadi seluruh tubuh itu sakit sampai jari-jari tangan pun juga sakit. 躺着也疼，趴着也疼，侧睡着也疼，反正怎么样都疼。 Jadi mau berbaring, mau tidur, mau duduk semua sakit semua. 然后第二天晚上的话，有一个同学来看我，我还记得他的名字叫莫莉。 Jadi hari kedua ada ya teman yang akhirnya mengunjungi saya, namanya Mori. 他说我给你读诗篇吧，好不好？ Jadi saya bacakan Mazmur 23 ya. 所以他就给我读了诗篇23篇。 Dan yang dia bacakan adalah Mazmur 23. 然后很奇怪，他还没有读完我就睡着了。 Tapi belum selesai dibacakan, saya sudah tertidur. 然后第二天醒来，哎，昨天怎么睡着的？ Jadi hari kedua bangun, kemarin bagaimana bisa tertidur? 所以诗篇23篇的话，是每一个基督徒熟知并且背诵下来的一首诗篇。 Dan Mazmur 23 adalah kita banyak orang yang hafal dan juga sangat familiar. 那有很多的人通过诵读、背诵、吟唱诗篇的23篇，帮助他们度过了人生至暗无助、无望的时光。 Dan juga Mazmur 23 banyak membantu para orang percaya melewati lembah kekelaman, kesusahan. 并且得以重获新生，能够重新面对生活。 Dan mendapatkan yaitu semangat yang baru untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. 在这个新冠肺炎刚刚开始的时候， Dan pada waktu pandemi mulai, 有一位好朋友他患了新冠肺炎， dan ada orang yang kena. 然后他小区里所有的人都远离他。 Jadi kemudian komunitas sekitar dia itu semua menjauhi dia. 所有的人都不会从他的家门前过，要绕很远的路经过。 Jadi semua orang tidak mau melewati di depan rumahnya, tapi berputar. 因为听到新冠这个名字，大家就吓得瑟瑟发抖。 Jadi pada waktu orang mendengar kena pandemi, mereka pada gemetar. 他在医院住了27天。
Dan dia tinggal masuk mondok di rumah sakit 27 hari. 然后他成了医院的小白鼠，因为他是第一波患新冠肺炎的。 Jadi dia mungkin orang-orang yang kena pandemi gelombang pertama. 他成了医生的小白鼠。Mang. Tikus laboratorium. Iya, mungkin seperti tikus putih percobaan. 所以医生给他用各种各样的药，然后反正这个用了没有效，又换一种药，然后就换了很多的药。他在医院过了27天。 Jadi dia seperti tikus putih percobaan dari dokter. Jadi dokter memberikan obat ini kurang manjur, ganti obat ini, obat itu sampai 27 hari. 反正到最后医生就说，我们不知道要怎么帮你啊，唯一你能做的就是你不是基督徒嘛，你祷告吧。 Jadi sampai dokter akhirnya mengatakan, kami sudah tidak tahu pakai obat apa, tapi engkau orang Kristen ya, engkau doa supaya bisa lewat. 所以在医生都要放弃的时候，他突然想起诗篇的23篇。 Dan pada waktu dokter hampir menyerah, yang terpikirkan adalah Mazmur 23. 当他想到，耶和华的杖、耶和华的竿啊，引领他行过死荫的幽谷，他就得到了安慰。 Dan pada dia ingat gada dan tongkat dari Tuhan akan memimpin dia melewati lembah kekelaman. 后来他出院了，康复了。 Akhirnya dia selamat, sehat kembali, keluar dari rumah sakit. 所以刚才的话，我们看到是2个例子啊，第一个是我自己，第二个是我的朋友，在诵读和想到诗篇的23篇，得到了上帝的安慰。 Dan barusan adalah contoh dari saya sendiri dan juga dari seorang teman yang mana membaca dan merenungkan Mazmur 23 kami memperoleh kekuatan. 在这里，诗篇的作者大卫的话，他使用了牧羊人亲切主人的形象来描绘耶和华。 Jadi dalam Mazmur 23 ini, pemazmur yaitu Daud, dia memakai gambaran seorang gembala yang intim. 他向我们描绘了一幅美丽的画卷啊！如果你去读诗篇23篇，你把它用画面展现出来的话，那是很美的一幅画面。 Dan dia memberikan suatu gambaran indah tentang Tuhan itu adalah gembala yang agung. 在大卫的生命当中，他经历了上帝的看顾保守，然后他从上帝那里得到了诸多的益处。 Dan kita melihat perjalanan hidup dari Daud itu dia memperoleh banyak pemeliharaan dari Tuhan dan juga banyak memperoleh keuntungan dari Tuhan. 所以大卫认定并且确信神持久慈爱看顾保守他。 Dan dia yakin benar akan pemeliharaan dan juga kasih Tuhan sepanjang masa. 得到耶和华神对他的完全恢复。 Dan juga Tuhan bagaimana memperhatikan dia total sepenuhnya. 然后他得以与神沟通和交流。 Dan setelah dia pulih juga dia memperoleh pemulihan dalam hal hubungan dan juga komunikasi dengan Tuhan. 所以希望透过今天的学习，让我们拥有与大卫一样的认知。 Dan melalui apa yang kita pelajari hari ini, kita juga memperoleh gambaran dan juga pengenalan yang sama seperti Daud. 所以无论我们处在人生的怎样一种境遇， Jadi tidak peduli kita mengalami dalam tahapan kehidupan kita seperti apa, 好与坏， baik atau buruk, 喜与忧， sukacita atau duka cita, 苦与乐， dan juga sengsara dan juga suka, senang, 悲与喜。 dan juga sedih dan juga senang. 因为有耶和华的引领，我们得以安然度过。 Jadi karena ada pimpinan Tuhan kita bisa melewati semuanya dengan baik. 首先，我们来看第1到4节。
Dan kita melihat adalah dari ayat 1 sampai 4. 在这里我们给他一个题目叫主引领我。 Yaitu Tuhan membimbing aku. 诗人用牧羊人的形象来回忆自己从神那里得到的祝福。 Dan dia mengingatkan kita untuk melalui sudut gembala bagaimana Tuhan memberkati kita. 在诗篇的28篇9节和80篇的1节当中，诗人也把神描写成为牧羊人。 Dan juga melalui pemazmur yang lain yaitu pasal 28 juga digambarkan bagaimana Tuhan itu sebagai gembala. 所以，对于曾经做过牧羊人的大卫王来说，将神描绘成牧羊人是再自然不过的事情了。 Dan juga karena Daud juga punya pengalaman sebagai gembala, itu adalah suatu pengalaman yang alami. 在旧约的以赛亚书当中的话，他也是把这个弥赛亚描绘成这个牧羊人。 Dan juga dalam Yesaya 40 juga digambarkan bagaimana Mesias itu seperti seorang gembala. 那在约翰福音第10章当中，耶稣亲自告诉我们，他是好牧人。 Dan juga dalam Yohanes 10 juga tertulis di sana bahwa akulah gembala yang baik. 所以大卫把上帝描绘成牧羊人，是再自然不过的一件事情。 Dan juga Daud menggambarkan Tuhan itu seperti gembala, itu adalah pengalaman yang alami dia. Yang dia 在 alami. 圣经的其他地方，比如说希伯来书，把上帝描绘成大牧人在彼得前书的话，把它描绘成牧长。 Dan juga dalam Ibrani 13, di sana Petrus menggambarkan Tuhan itu adalah gembala agung. 所以大卫从上帝那里领受到的第一个祝福就是滋养。 Dan juga berkat yang Daud peroleh pertama adalah Tuhan itu adalah pemelihara. Tuhanlah yang memelihara. 那牧羊人带领羊群到新鲜的草地上觅食。 Dan juga gembala membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau untuk makan. 就像这样，上帝引领每一位属他的儿女。 Dan juga demikian Tuhan juga membawa anak-anaknya ke tempat seperti ini. 所以，凡跟随主的人不会缺少任何的滋养。 Dan juga semua orang yang mengikut Tuhan tidak akan kekurangan dalam hal pemeliharaan. 所以，今天我们应当思想，我们同样也被神牧养。 Dan juga kita harus berpikir hal yang sama, yaitu kita juga digembalakan oleh Tuhan. 那也不要忘记，同时我们也被呼召去牧养神的羊。 Dan kita juga jangan lupa Tuhan juga memanggil kita untuk menggembalakan domba-domba kita. 那我们知道，喂养羊群是需要草，那喂养神的儿女，那是需要上帝的话。 Menggembalakan domba itu membutuhkan rumput, tapi menggembalakan domba-domba kita itu membutuhkan firman Tuhan. 那神的话告诉我们是出于甘心不是出于勉强。 Jadi kita mengembalikan domba dengan hati yang tulus, bukan karena terpaksa. 所以，那我们记得，我们被神牧养，但是我们也呼召去牧养神的羊。 Jadi kita harus ingat, kita juga digembalakan oleh Tuhan, namun kita juga dipanggil untuk menggembalakan domba. 那第二个来自于神引领的祝福是复兴。 Yaitu hal kedua, yaitu pimpinan berkat Tuhan, yaitu pemulihan. 那牧羊人带领羊群到平静的水边休息
洗净。 Dan gembala membawa dombanya ke air yang tenang untuk minum, kemudian juga untuk istirahat dan juga untuk membersihkan diri. 所以主也恢复更新我们的灵魂。 Dan Tuhan juga memulihkan roh kita. 所以主为跟随他的人提供宽恕和平安。 Dan Tuhan selain memulihkan rohani kita, dia juga memberikan kita damai sejahtera. 所以无论我们有多么的不堪， Walaupun kita mungkin tidak terima, namun Tuhan tetap memberikan pengampunan dan damai sejahtera. 当我们来到上帝的面前悔改， Dan kita harusnya datang ke hadapan Tuhan untuk bertobat. 他会把赦罪和平安赐给我们。 Dan dia akan memberikan kita pengampunan dan juga damai sejahtera. 所以因此不要犹豫，要时刻来到主的面前，得到他赐下的赦免、救赎和平安喜乐。 Dan jangan lupa kapanpun kita harus datang ke hadiratnya untuk minta pengampunan dan Tuhan pasti akan memberikan pengampunan dan juga damai sejahtera. 那主引领我们的第三个祝福就是引导我们走义路。 Dan juga hal ketiga berkat Tuhan yaitu memimpin kita ke jalan yang benar. 这里的义路就是按照上帝的心意，合乎他的旨意的道路。 Dan juga yang dimaksud dengan jalan yang benar adalah jalan sesuai dengan kehendaknya. 前几天应该是昨天啊，我给大家发了一个短信。 Mungkin kemarin saya memberikan pesan singkat pada saudara-saudari. 就是提醒大家要当心。ingat kita semua hati-hati. Oh, jadi mengingatkan semua agar berhati-hati. 因为最近的话，就是骗子的手段是层出不穷。 Jadi saat ini banyak cara-cara untuk menipu itu tidak habis-habisnya. 那怎么样才能逃脱骗子对我们的行骗呢？ Jadi bagaimana kita bisa lepas dari hal-hal penipuan? 首先我们要专注在神的话语之上。 Jadi pertama kita harus fokus dalam pada firman Tuhan. 因为有圣灵内住在我们当中，所以他会时刻的提醒我们，当心骗子。 Jadi karena kita ada Roh Kudus dalam hati kita, dia akan mengingatkan kita hati-hati penipuan. 所以，那我们得到的第三个祝福就是走正路。 Yaitu hal ketiga yang kita dapat dari berkat Tuhan yaitu berjalan di dalam kebenaran. 那第四个祝福的话就是保护。 Berkat yang keempat adalah perlindungan Tuhan. 那如果一个人发现自己身处死荫的幽谷， Dan pada waktu kita menemukan kita berada di lembah kekelaman kematian, 不要害怕， jangan takut. 因为有主与我们同在。 Karena Tuhan berserta kita. 那在这里告诉我们，主的杖和主的竿他会随时的保护我们。 Dan di sini ayat ini mengingatkan kita, gada dan tongkat Tuhan sewaktu-waktu akan melindungi kita. 因为在这个放牧羊的时候的话，因为会有这个野兽啊这些，所以牧羊人手中的杖和竿就是驱赶这些侵害羊的这些外来势力的。 Jadi pada waktu mengembalikan domba-domba banyak ancaman dari binatang buas. Namun gada dan tongkat gembala ini yang akan mengusir semua gangguan. 我们每一个人在耶和华大牧者的这个看顾保守之下，我们就很安全。 Jadi kita semua sebagai orang percaya di bawah perlindungan dan juga pengawasan Tuhan semuanya itu pasti aman. 所以，请你务必要知道，
我们所经历的每一件事情，上帝都知道。 Jadi kita harus ingat setiap hal yang kita alami Tuhan tahu. 最近在这个就是监控的这个使用上，有两拨人有不同的看法。 Dan di dalam hal penggunaan CCTV ada dua pandangan. 那有一拨人说我没有隐私啊，我所做的所有的一切都被监控捕捉到了。 Jadi saya tidak melakukan sesuatu yang tidak baik, tapi semua direkam oleh CCTV. 那另一拨人呢说很好啊，这样就没有坏人敢做坏事。 Jadi dia merasa tidak nyaman, tapi satu pandangan lagi mengatakan bagus supaya tidak ada orang yang berani melakukan kejahatan. 那在诗篇的139篇，诗人也告诉我们，神鉴察人心。 Dan di dalam Mazmur 139 dikatakan Tuhan melihat sampai kedalaman hati manusia. 所以我们所经历的任何的境遇，你不要觉得你自己在经历，上帝都知道。 Jadi apapun yang kita alami, kita harus berpikir Tuhan tahu segalanya. 那希伯来书告诉我们说，我总不撇下你，也不丢弃你。 Dan di dalam Ibrani tertulis Tuhan tidak akan meninggalkan kita. 所以我们看到上帝第一个方面他引领我们。 Jadi kita ingat pertama Tuhan itu memimpin kita. 所以在主的引领当中，我们得到了4个祝福：滋养、复兴、保护，然后还有一个是走正路。 Jadi di dalam pimpinan Tuhan kita memperoleh 4 berkat. 第一个是滋养， Jadi pertama adalah pemeliharaan, kedua 是复兴， yaitu pemulihan, ketiga 走正路。 yaitu berjalan dalam kebenaran, 那第4个是保护。 keempat adalah perlindungan. 那我们看诗篇的23篇的第5节，这里上帝供应我们，所以在这里主供应我。 Dan kita lihat dalam Mazmur ayat 5 yaitu Tuhan menyediakan. 在这一节经文当中，这个场景变成了一个筵席的场所。筵席就是banquet。Jadi kalau di ayat sebelumnya itu adalah Tuhan memelihara pelindungan. Ayat 5 itu mulai masuk bahwa Tuhan Mazmur menggambarkannya seperti sebuah pesta. perjamuan. 所以在这个地方，我们看到一位亲切的主人为宾客预备了奢华的款待。 Yaitu Tuhan yang begitu intim, dia menyediakan perjamuan yang begitu mewah. 所以在这种意象之下的话，诗人因主的供应而欢欣鼓舞。 Yaitu dalam perjamuan ini pemazmur karena menikmati penyediaan Tuhan yang begitu melimpah, dia begitu bersuka cita. 所以你看第1节他说耶和华是我的牧者，然后引我到可安歇的水边。 然后让我躺卧在青草地上，这个画面是很美的一个画面。 Jadi pada waktu ayat 1 sampai 3 dikatakan Tuhan adalah gembala yang agung membawa aku ke air yang tenang. Kita boleh dengan tenang beristirahat, minum. Dan sekarang ayat yang kelima tertulis dia menyediakan perjamuan. 所以在这里我们看到上帝为这个大卫预备了筵席。 Jadi kita melihat Tuhan menyediakan perjamuan buat Daud. 那这个筵席是在什么时候预备的？是当他面对仇敌的攻击的时候。 Dan perjamuan ini kapan disediakan? Pada waktu Daud menghadapi ancaman musuh. 所以想一想，一方面兵临城下，哇，随时好像都有这个生命的危险。一方面是这个上帝 为诗人预备的筵席。
Jadi kita bisa bayangkan satu pihak dia menghadapi bahaya maut, tapi satu pihak Tuhan menyediakan perjamuan yang melimpah. 大家看三国啊，知道诸葛亮唱的是空城计啊。Jadi kalau kita tahu ceritanya Samkok, ya pada salah satu tokoh yaitu Cekeliang menyediakan 空城计 itu kotanya kosong, Ya, kotanya tapi kosong. seolah-olah dia berani menghadapi musuh-musuhnya. 所以看起来他有胆量面对他的敌人。所以他在那个城墙上喝酒聊天，但是他心里很虚。 Jadi dia di tembok benteng kota itu soalnya dia minum, ya kan, dia menunggu gitu. Tapi sebenarnya kota itu kosong, itu adalah strategi. 但是我们的上帝不一样，他是真真正正存在在那里，为我们预备筵席，他要与我们同席。 Dan tetapi Tuhan tidak demikian, dia benar-benar bersama kita, dia menyediakan perjamuan dan juga perlindungan. 所以虽然有仇敌在我们面前，但是因为有上帝的陪伴，上帝为我们预备的筵席，所以我们不怕。 Jadi walaupun musuh di depan, tetapi Tuhan menyediakan perjamuan sehingga kita tidak perlu takut. 所以我们看到啊，这个大卫他御敌的勇气和底气来自于耶和华上帝。 Dan kita melihat nyali dan juga keberanian dari Daud itu berasal dari Tuhan. 那上帝用油膏抹头的这个画面的话，是令人耳目一新的。 Dan kemudian juga Tuhan dengan minyak mengurapi Daud itu sesuatu hal yang baru. 这个是主人对他宾客非常高的一种礼遇。 Dan ini ada suatu urapan yang sangat-sangat tinggi atau istimewa. 而且你要看到他们是在桌子上坐着来吃饭的啊。 Jadi bayangkan mereka duduk di meja makan. 我不知道大家有没有去看过以前的这个介绍啊？以前的人大部分是席地而坐的。 Jadi kita melihat kalau dulu itu saling berkenalan itu duduk di tanah. 不是每一个人都有吃饭的桌子，像我们现在有吃饭的桌子啊。 Jadi mereka duduk di lantai makan, tidak setiap orang dapat meja untuk makan. 在这里，上帝为大卫预备了桌子， Jadi di sini Tuhan menyediakan meja buat 然后用 Daud. 油膏抹了他， Jadi dengan minyak mengurapi Daud. 所以这是上帝对他丰盛的祝福。 Dan ini melambangkan berkat Tuhan yang melimpah untuk Daud. 所以我们每一个人，今天当我们记得有神如此的祝福，我们还有什么担心的呢？ Jadi kalau kita tahu Tuhan, berkat Tuhan itu begitu melimpah, apa yang kita khawatirkan? 希望我们在被神赐福的时候，也愿意成为身边人的祝福。 Jadi pada waktu kita tahu kita diberkati Tuhan, kita juga harus menjadi berkat buat orang sekeliling kita. 那最后的一节经文在第6节，大卫意识到上帝的爱。 Dan yang di ayat 6, Daud sadar akan kasih Tuhan. 那上帝的爱是要一生伴随他， Dan juga kasih Tuhan itu seumur hidup akan mengikut dia. 所以无论今天的你我是处在怎样的一种境遇当中，耶和华会时刻与我们同在。 Dan tidak peduli kita di kondisi apapun, Tuhan pasti beserta kita. 所以在诗篇的23篇，大卫就给我们一个总结，这是他对上帝的回应，他要一生一世住在上帝的殿中。 Dan kita melihat di ayat yang terakhir, Daud melakukan suatu komitmen yaitu dia akan seumur hidup berada di rumah Tuhan. 那当然，在这里指的殿的话，就是圣所。
yaitu tempat yang kudus. 这里就是说大卫他的余下的生命啊，他要与神沟通，与神交流。 Yaitu sisa hidup dia ingin berkomunikasi dengan Tuhan. 如果我们去回顾大卫的这个人生旅程的话，我们发现他的人生旅程当中，有时候他犯了罪，远离了神。 Dan kita kalau lihat perjalanan hidup dari Daud, ada waktunya dia melakukan dosa dan bahkan jauh dari Tuhan. 但是每一次当他再回到上帝的面前，他又再一次感受到上帝对他的爱。 Dan pada dia kembali ke hadapan Tuhan lagi, dia merasakan kasih Tuhan terhadap dia. 所以有很多的时候，我们觉得怎么上帝不爱我们了？ Jadi kadang-kadang kita merasa mengapa Tuhan tidak mengasihi saya. 所以应该反思的是，是不是我们离上帝越来越远了？ Jadi yang harus kita introspeksi adalah apakah kita semakin menjauh dari Tuhan? 因为上帝一直都在那里，他从来就没有离开过。关键是我们要不要回到他的怀抱当中。 Jadi kita harus sadar Tuhan terus berada di dekat kita dan juga Tuhan terus mengasihi kita. Masalahnya apakah kita mau kembali ke hadapan Tuhan? 在当今的世界，我们要面对各种各样的挑战。 Jadi saat ini kita mengalami banyak tantangan. 那唯愿我们时刻仰望上帝， Kita harus sewaktu kapanpun kita berharap pada Tuhan. 倚靠他的看顾和保守， Dan juga bersandar pada pemeliharaan Tuhan. 靠着上帝的引领和供应。 Dan juga bersandar pada penyediaan dan juga pimpinan dari Tuhan. 那问题是，你愿意花时间吗？ Apakah engkau rela meluangkan waktu? 每天花一段固定的时间读经、祷告， Yaitu meluangkan waktu untuk baca Alkitab dan juga berdoa. 与弟兄姊妹之间团契， Yaitu berkumpul atau bersekutu dengan saudara-saudari seiman. 明白上帝在你生命当中的心意。 Dan juga mengerti maksud atau kehendak Tuhan dalam hidupmu. 凡事按照上帝的旨意去行。 Dan juga segala hal melakukan kehendak Tuhan. 唯愿我们每一个人得到上帝已经为我们预备的福气。 Dan juga biarlah setiap kita boleh memperoleh berkat yang sudah Tuhan sediakan.